Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu ulasan ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang satu pertuduhan yang dibacakan di mahkamah, iaitu pihak GISBH telah mengadakan satu jenayah terancang. Reaction saya ini ataupun ulasan saya ini tidak bertujuan untuk menghina atau mencela atau meremehkan atau menghasut sesiapa juga dengan apa-apa label, celaan ataupun hasutan. Dan reaction saya ini tidak bertujuan untuk mengheret mana-mana pihak untuk membuat satu tindakan yang menyalahi undang-undang. Cuma saya ingin berkongsi pendapat sebagai seorang rakyat marhain yang dibenarkan oleh undang-undang untuk menyatakan pendapat mereka. Baik. Apakah jenayah terancang yang dibacakan di mahkamah sebagai satu pertuduhan kepada GISBH? Secara jujur saya tidak mengetahui apakah maksud ataupun bentuk jenayah yang dilakukan oleh GISBH. Apakah mereka merancang untuk menentang kerajaan? Kerana jika dikatakan mereka melakukan jenayah terancang untuk menentang kerajaan, agak sulit untuk diterima kerana mereka adalah satu entiti perniagaan. Dan juga dikatakan jenayah terancang itu iaitu tidak membayar gaji dengan setimpal kepada pekerja. Ini pun boleh dipertanyakan lagi ataupun boleh diperbincangkan lagi. Kerana setiap pekerjaan itu ada persetujuan antara majikan dan pekerja. Jika dipersetujui, tidak ada masalah tentang gaji rendah ataupun gaji tinggi. Tetapi secara peribadi saya serahkan kepada pihak yang berwajib, yang terlibat untuk meneruskan prosedur kes. Silakan. Tetapi saya pasti akan ada lagi pertuduhan yang seterusnya. Kerana diklaim ataupun diviralkan lebih 15 dakwaan. Dua daripadanya adalah pihak penjaga kanak-kanak di pusat jagaan kanak-kanak di ISBH diwar-warkan mendidik anak-anak itu meliwat dan diajar untuk meliwat sesama sendiri. Klaim ini ataupun dakwaan ini harus ataupun mesti dibuktikan di mahkamah. Jika pihak polis yang membuat dakwaan, itu tanggungjawab pihak polis untuk membuktikan dengan saksi-saksi yang benar, yang valid, yang boleh dipercayai. Dan saksi-saksi ini hendaklah dibawa ke mahkamah
untuk membuktikan dakwaan mereka. Dan jika ada keluarga yang anak-anak mereka dikatakan terlibat, ya, maka keluarga ini naklah dipanggil ke mahkamah dan tunjukkan siapakah guru yang melakukan yang demikian, supaya keadilan dapat dilaksanakan. Dan juga keadilan itu dapat dilihat oleh rakyat sebagai satu keadilan yang sebenar-benar keadilan. Dan lagi, saya secara peribadi suka juga untuk mengatakan bahawa tuduhan ataupun dakwaan restoran di ISPH ini memberikan pelanggan mereka makanan yang dicampur dengan air bulu, air janggut ataupun air mana-mana anggota badan Ustaz Asyari Muhammad. Bahkan mungkin air ketiak. Pihak yang mendakwa mesti tampil ke mahkamah untuk membuktikan dakwaan mereka. Bawalah orang-orang yang mereka temu ramah ataupun orang-orang yang mereka mengambil statement. Libatkan semua. Ini penting kerana yang mendakwa restoran GISPH ini memberikan makanan kepada pelanggan mereka dengan campuran air janggut, air bulu, air tubuh Ustaz Asyari Muhammad. Almarhum Ustaz Asyari Muhammad. Dakwaan ini sangat berat. Bahkan telah dinafikan oleh beberapa restoran ataupun ahli restoran di luar negara. Heretlah, bawalah, ya, buktikan di mahkamah. Kerana yang mendakwa ini bukan kadang-kadang. Yang mendakwa ini label agamawan yang mempunyai tidak kurang PhD ataupun master ataupun apa-apa saja label kelulusan. Mereka berjawatan tinggi di dalam institusi agama. Bahkan mereka digelar dengan berbagai gelaran yang muluk-muluk. Seperti Al-Fadil, Sabihus Samahah dan sebagainya. Mereka wajib datang ke mahkamah untuk membuktikan dakwaan mereka. Jika mereka tidak dipanggil, mereka harus menawarkan diri secara sukarela. Datang ke mahkamah. Buktikan dakwaan mereka. Kerana jika mereka tidak tampil ke mahkamah, mereka adalah pemfitnah. Memfitnah orang-orang yang tidak bersalah ataupun tidak terbukti bersalah. Kerana kita tahu hukum fitnah ini lebih besar daripada membunuh. Dan jika mereka tidak tampil untuk membuktikan dakwaan mereka di mahkamah, secara peribadi, saya mengatakan imej mereka telah tercalar. Mereka seharusnya jika menjawat jawatan yang tinggi dalam institusi agama, silalah berundur. Kerana umat tidak memerlukan ketua-ketua jabatan ataupun pemimpin agama yang tidak ada integriti. Jadi perkara ini bagi saya naklah diambil perhatian ataupun naklah diambil berat. Supaya keadilan, seperti mana saya katakan tadi, supaya keadilan dapat dibuktikan. Ia adalah sebenar-benar keadilan. Dan dapat dilihat oleh rakyat bahawa itulah keadilan yang sebenar. Seperti mana saya katakan tadi, ini tidak bertujuan. Lesen saya ini tidak bertujuan untuk menghasut ataupun membawa ataupun mengheret pihak-pihak yang berkenaan untuk menentang kerajaan ataupun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Tetapi bertanggungjawablah dengan apa yang
mereka katakan, yang kalian katakan. Kerana dakwaan kalian telah viral di seluruh negara. Kalian dengan bangganya membuat podcast, membuat temu ramah secara live di dalam media-media sosial. Jadi sekian dulu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.